Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya nak sambung perbincangan tajuk yang ke 7, iaitu babun fil yaqin wat tawakkul. Bab yang menyentuh, yang membicarakan tentang yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah tajuk ni pada minggu lepas, minggu sebelum ini telah pun kita bincang sebahagian daripada ayat Al-Quran yang telah disusun, yang telah dikemukakan oleh Imam An-Nawawi di bawah tajuk ni. Jadi tak habis lagi berkenaan dengan ayat Quran tu. Jadi kita sambung wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Situ ayat tu. Iaitu ayat dari surah Al-Furqan. Wa man yatawakkal 'ala Allah, tu lepas dia, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakal, berserahlah. Jadi sebut tadi saya guna istilah Arab itulah tepatlah. Bertawakul tu betulnya kalau kita guna istilah gitu. Jadi kalau kita kata tawakal itu mana tidak berapa itulah, bertawakullah kepada Allah, gitulah. Tapi orang kita tak biasa guna gitu, sebab dia guna tu tawakal. Jadi kesalahan ni dari segi bahasa saja. Banyak orang kita ni sebelum ni agak tersasar penggunaan segi bahasa, seperti mahram, muhrim disebut dulu nak sebelum ni. Maulud, sebenarnya maulid jadi diperbetulkan lah tu. Sebab ni pun gitulah juga hadirin, tawakkul kepada Allah. Jadi wa tawakkal, kalau wa tawakkal itu dia fi'il amar. Kalau kita nak guna dengan maksud fi'il amar boleh. Tawakkallah kepada Allah. Kita kena bertawakul. Tak boleh guna tawakal situ, sebab tawakal tu fi'il amar, tafa'al. Kalau dengan jarak dia wazan itulah daripada tafa'ala. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan mutawakkilun mutawakkilun mutawakkalun. Tuwkila yutawakkalu tu. Jadi tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut dengan erti berserahlah kepada Tuhan yang maha hidup, yang tidak akan mati sampai bila-bila. Yang tidak mati. Al-Hayy mana sifat nama, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Berserahlah kepada Allah, iaitu Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati sampai bila-bila, yang tidak akan mati. Jadi tawakkul yang dimaksudkan di dalam ayat ini seperti mana yang disebut oleh setengah ulama, ringkas saja tapi makna dia tu padat. Dia kata tawakkul yang dimaksudkan sini mana i'tamid ba'da i'dad ma amkanaka minal asbab. I'tamid ba'da i'dadik ma amkanaka minal asbab. Maknanya seorang itu berserah diri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala selepas dia melakukan secara praktikal
kemungkinan tu, apa-apa yang diperlukan dalam setiap aktiviti yang dia buat. Tu. Jadi berserah diri ni dia mesti disusuli dengan amalan, dengan usaha. Itu makna berserah diri. Seperti ayat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu nekat nak buat sesuatu, nekat ni maknanya kamu sudah buat dah. Tip-tip untuk berjaya tu, baru serah diri pada Allah. Maknanya konsep tawakul dalam agama ni dia ada ikhtiar, ada usaha. Misalnya seseorang yang nak berjaya dalam hidup dia, dalam apa sahaja profession yang dia ceburi, misalnya dalam bidang perniagaan ko. Jadi sebelum dia berserah diri, dia kena buat sebab-sebab awak berjaya tu. Tip-tip yang berjaya. Kena kerusuh, kena ngaji, banyak kau kena ada usaha, kena ada hot. Ni Islam yang sebenar. Tu. Lepas tu serah kepada Allah lah. Nak buat tu bismillah dah gitu-gitu. Tapi lepas tu lepas habis, seolah-olah habis dah usaha kita. Kalau nak kira berjaya tu, buat belakang dah lah sebab-sebab nak berjaya tu. Serah kepada Allah SWT. Apa maksud dia ni? Dalam ayat ni, ayatnya kejayaan sesuatu tu bukan semata-mata kerana kepandaian kita, kerana bijak kita merangka sesuatu. Allah nak sebut kita tidak aku yang beri, tapi aku nak tengok mu buat dulu sebab-sebab yang boleh menarik kejayaan itu. Buat dulu, selepas tu baru serah kepada aku, seolah-olah gitu. Mana janganlah sesuatu. Jadi ayat ni sebenarnya nak menafikan sikap, nak menolak, nak mengikis buai sifat-sifat amalan jahiliah yang mana dia lebih bergantung kepada makhluk itu bila buat sesuatu. Umat Islam ni tak boleh. Jadi ayat ni sebenarnya bercanggah benarlah dengan setengah-setengah amalan orang kita. Misalnya bila buka kedai dia letak azimat kau di kedai misalnya tu memang bercanggah. Dia tak boleh ada tawakul kepada benda-benda. Sebab kalau dia letak benda tu sikit sebanyak, dia akan ada peratus-peratus tertentu yang menyebabkan jiwa dia tu dia jadi bagi dah lah. Dia mesti dia teringat pada benda dia letak. Misalnya selik celah pintu kau kedai tu, bila buka kedai jadi letak kadang-kadang gambar dengan maksud untuk supaya untung nego, supaya maju nego. Saya tidak nak kata syirik selalu, tapi kukuk mana pun boleh membawa kepada syirik, bahaya. Kena beringat. Setengah tu tak gambar tu kenali. Kita mari contoh hak mudah, contoh jauh-jauh. Payah nak faham. Malu tak gambar tu kenali. Setengah orang letak gambar tu kenali, dia tidak ingat itu, tak apalah kita maksud ni, tapi ada ni saya jumpa dah lah. Ni berkaitan ni, tak apa letak gambar tu. Dia kata nak suruh buat pelari nego tu. Saya jumpa dah lah. Dia kau bagi ya. Aku kenali duduk bagi ya. Apa nak kenali? Tu kenali. Masa kata tak boleh. Kata lagu tu. Maknanya kalau kedai laku dia akan teringat pada Allah, dia akan teringat juga kisah aku gambar tu kenali. Syirik ni bukan tolak terus Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia bagi tu. Allah kata patut benda lain tu. Apatah lagi kalau letak azimat, kadang-kadang selah kertas saya A4 tulis gini nak baca pun tak erti. Bahaya tu. Kalau belakang berapa dia akan teringat kau tu. Sedekah teringat, bergantung hak tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala wa mari nama dia Al-Hayy. Al-Hayy wa 'ala Allah wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Itu sebagai nak mengisyaratkan kepada kalau kamu nak bergantung sungguh pada zat, dia mesti zat yang Al-Hayy, yang bersifat dengan hidup. Akulah, Allah kata. Akulah kalau kamu nak bergantung, hak hidup semua. Hak maha mendengar, maha melihat, maha menyahut seruan, boleh melepaskan kesusahan. Aku. Kalau mudah bergantung kalau letak gambar tu kenali bukan sekali mati lama, tak tahu lagu mana dia tu. Mati dia. Kenapa bergantung pada benda tu? Kalau kepada orang lain pun, kalau dia hidup pun dia tidur. Apa yang dia boleh buat hakikat sebenarnya? Tak ada langsung kaitan tu dengan kita maju nego, tak ada langsung. Tak ada. Tu tak boleh dia. Azimat kau untuk Mamawi. Sebab Tok Mama tu pun mepeh juga apa hidup ni. Tidak kaya-kaya juga dia. Jadi kalau kita bergantung dengan benda lagu tu,
Kita kata kita tidak bergantung ikhtiar. Dan ikhtiar ni dia kena betul. Sebab tu dalam agama kita ni, bila kita tahu hukum, contoh bila kita nak berniaga, kita tahu hukum perniagaan, mesti tahu asas-asas perniagaan. Kalau kita tidak ceburi bidang perniagaan, itu tidaklah menjadi fardu ain kepada kita. Tapi kalau kita terlibat dengan perniagaan, tak kira lah perniagaan kecil ke perniagaan besar ke, kena tahu hukum berkait dengan perniagaan, itu menjadi fardu ain kepada kita, orang yang menceburi bidang tu. Jadi dalam konteks ni, misalnya saya ambil khusus tu lah, jadi kalau sekiranya dia ada sesuatu pada, sama ada pada tubuh dia, kepada kedah dia ke, dia letak dini ke, tak kira lah dalam bentuk apa, tulisan apa-apa ke. Nah, jadi perkara itu sebenarnya boleh menyebabkan memesongkan hati dia. Takdirnya laku sungguh, Tuhan uji dia, laku sungguh, lari kedah dia, maju sikit sebanyak pun akan ada dia rasa kerana benda tu, dia akan ada. Kerana itulah banyak kita jumpa dalam hadis Nabi. Nah, banyak kita jumpa dalam hadis Nabi. Kalau dalam kitab Tauhid ni kan, dia sebut banyak lah tu hadis-hadis yang berkaitan tu, banyaklah dia sebutnya dalam kitab-kitab Tauhid. Mana dia hurai tu cara para sahabat radhiyallahu anhu, maka dia akan sebut banyak. Antara hadis-hadisnya yang menyebutkan, kalau lah teringat pada bila kita dapat kebaikan, kita teringat kepada benda tu, katakanlah mati dalam keadaan tu, Nabi sebut mati, qad asyraka, dia telah melakukan syirik kepada Allah. Tu yang kita bimbang tu, gak mati ni tak tahu bila, duk tengah semaya, duk tengah qiyam pun boleh mati. Tak dikira. Mati ni suatu perkara yang termasuk perkara ghaib yang Allah saja tahu, kita tidak tahu. Jadi kena beringat benar. Sebab tu jadi disebut al-hayy ni, hidup ni, maknanya Tuhan yang hidup ni dengan erti seolah-olah kita boleh faham secara mudah. Kalau kita paling rekah yang kita kata hidup sama, kalau nak bergantung dengan dia, kalau bergantung dengan makhluk lain tidak hidup sama. Kalau dia hidup pun dia tidur. Jadi tak ada sebab lah kita nak, kalau nak bergantung semua dengan Allah. Kalau kita bergantung dengan makhluk, apa dia makhluk boleh pergi? Tak ada kelebihan sikit apa, kecuali mana seseorang itu ada keyakinan tertentu kepada seorang, kepada wali. Itu masalah. Itu masalah besar. Sebab ada setengah-setengah ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Setengah tu letak gambar wali songo dalam beg duit. Kalau perempuan kat dalam beg dia tu lah, gimana berapa? Kalau bawa tu kat puasa lega, dia kata tu parut tadi tu. Ni berat ni orang kita ni, kalau lagu tu dia buat tu puasa lega. Ada dia sebut. Tak ada tu puasa macam tak lepas hidup ni. Tu berat tu. Itu bukan kih kronik ni. Kritika tu dia punya keyakinan diri tu. Tu bahaya. Kena beringat. Ni masalah yang perlu kita beri perhatian, kerana ni bukan bab forok ni, bab usul. Ini bab usul. Misalnya dalam kitab ni dia sebut, saya nak baca sikit dia. Dia hurah ringkas dia. Dia kata wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Ayat ni maknanya i'tamid alaih fi umurika kulliha daqiqan wa jalilaha. Hendaklah seseorang muslim itu dia kena beriktimad, mana bergantung dalam semua urusan dia, sama ada hak kecil ke hak besar ke, kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah idza lam yusayyir laka al-amra lam yatasayyar laka, wa min asbabi taysirihi an tatawakkala alayhi, la siyama idza dahamatka al-umuru wa kathratil humum wa izdadatil khutub, fa innahu la malja'a laka illa Allah azza wa jalla, fa alayka bitawakkul alayhi wal ittimad alayhi hatta yakfiyak. Ni dia hurah ni ringkasan Syekh Utsaimin. Kerana Allah, kenapa seseorang itu mesti bergantung, harap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, sama ada daqiq ataupun jalil, benda yang kecil, benda yang remeh, benda yang besar. Kerana Allah lah sebenarnya, kerana Allah apabila dia tidak mempermudahkan urusan kepada engkau dalam apa-apa urusan yang kamu buat, Allah tidak permudahkan. Allah sekat, katakanlah lam yatayassar laka, maka kamu akan jadi payah. Walaupun seluruh manusia nak mempermudahkan kamu dalam melakukan urusan itu, dia akan jadi payah.
Sebab kunci itu berada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala, genggaman Allah. Dan sebab-sebab mudah tu jadi tak ada. Dan sebab untuk jadi mudah urusan tu, dia sebut wa min asbabi taysirihi, sebab jadi mudah urusan kita atas dunia ni adalah kerana kita bergantung kepada Allah. Lebih-lebih lagi apabila kamu dihimpit, dahamatkal umur, kamu dihimpit oleh perkara-perkara yang oleh urusan-urusan kamu, dan kamu berada dalam situasi yang sangat menyedihkan, dan bertambah pula kesukara-kesukara yang bertimpa-timpa itu, maka tidak ada jalan keluar melainkan kepada Allah Azza wa Jal. Oleh itu wajib kepada engkau berserah diri kepada Allah dan bergantung kepada Allah, kerana Allah lah yang akan menyelesaikan kepayahan kamu tu. Dia gini hati-hati. Hak ni yang dimaksudkan oleh syarih ni semasa dia hurai ayat ni. Dia kata hidup manusia ni kalau kita perhati tengok, dia ada senang, dia ada susah. Tu. Jadi senang dengan susah ni dia bukan ukuran kaya ataupun miskin, tidak. Dia tidak begitu. Sebab ada setengah tu kaya tapi hidup dia susah. Hati dia tu susah. Kaya cerai 4 kali dah nikah. 4 kali cerai, nikah pula. Lepas tu balah. Anak bermasalah. Kita boleh tengok dalam fenomena kehidupan kita, ragam manusia ni. Susah kaya jangan kira lah. Jangan kalau kita tengok ke kereta, tengok ke rumah, senang kita kata. Tak. Kalau orang rapat dengan bini dia, tak boleh tahu. Serabut. Apa jadi lagu tu. Lepas tu duduk tengah kaya, mula dia kemuncak tiba-tiba dalam sekelip mata boleh bankrupt perniagaan misalnya. Tapi kita tengok setengah-setengah orang tu biasa ya hidup dia, tapi senang. Jadi ada setengah tu tak masuk pun, tak erti apa satu pun dalam bidang perniagaan. Cepat naik, kaya jadi nego. Ada setengah tu lepas saya buat PhD, lepas habis daripada BA, MA, PhD semua dalam jurusan perniagaan, jurusan pengurusan dan sebagainya. Tiba-tiba bila berniaga tu tak buka pintu rezeki. Tengok ke kedai dia agak comel dia sesuatu, tapi orang tak pergi. Nak mana? Buka restoran orang tak pergi. Comel. Minyak kedai. Dengan pokok bunga hias, tapi orang tak pergi. Nak buat mana? Nak buat apa? Kita nak buat mana? Orang tak pergi. Talih nak buat apa-apa hati-hati. Dia orang tak pergi. Dia orang tak buka pintu hati orang untuk pergi makan kedai kita. Kita juh je kira maya tak tinggal dah. Dia masjid tapi orang tak pergi. Orang jadi tak lagi perasaan nak pergi. Kawan itu kedai buruk je. Kalau kita tengok kedai dia tak lulu. Tapi beratur orang kena nunggu bila-bila buat nak tunggu kursi penuh semua. Nak buat lagu mana tu kalau bagi lagu tu? Tak ada orang buat. Tahu tu lah dia. Orang Kelantan boleh dia ngaji di IAE, Business and Management, dia jumpa saya sebut dah sebelum ni. Nak buat mana? Buka kedai 3 kali buka. Berapa kerah kedai? 3 kali buka, 3 kali. Dia kata kalau 4 kali 4 kali. Jangan kira lah bahagian ngaji akhir sekali buka konsultan bahagian perniagaan ni buat kursus royak teori. Tu boleh fiti. Maknanya dia ni teori. Bila dia cuba nak niaga duit tak ada apa. Tapi kalau kita masuk dalam kursus dia lah, kursus perniagaan, kita rasa kaya dah aku. Kalau kita dengar tip-tip dia sebut pada kita lagu ni, langkah pertama, langkah kedua, jangka masa pendek, ada belakang komplit dia, ada cara nak teko pelanggan, banyak cara lah. Orang panggil ilmu secara teori tu. Kalau kita tengok kaya dah, aku terang kaya, aku nego mengikut kaedah. Tapi dia sendiri, ya saya boleh tahu tu masa makan tu, masa makan rehat tu, kita tanya dia, mana cik orang Kelantan peringkat saya lama ya. Saya tanya dia nego ke dia? Dia kata dia pun senyap mula-mula sebab salah nak jawab. Akhir dia kata selu-selu kita kecek selu-selu dia tu. Dia pun royak lah, dia buka restoran. Duk makan pupuk kereta sakit perut. Orang tak mari kedai dia. Padahal comel. Rasanya dia sebut dulu dia retak Pulau Melaka tu dia ada buka kedai. Mall comel tapi orang tak pergi. Pak check up buat dia kata, nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Jadi kalau kita nak hurah dari segi dunia lah, dari segi sebab-sebab
kita pun jadi buntu apa gitu hari. Nak buat mana? Dia tu tutup. Tapi setengah orang tu buka kedai, ada setengah orang buka kedai, dia takut nak cak kedai dia. Kata mall cak, dia kata lagu lama cak lama orang tak hari pula. Dia bimbang. Rupanya bukan duduk situ juga. Jadi dia jaga kebersihan. Kedai dia begitu tak cak bayar kayu gitu. Jadi benda-benda ni kebimbangnya tu pun. Sebab itulah kena bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, katakanlah apa yang kita buat tu tak berjaya pun, di hati kita tidak akan gundah gulana. Kesal dia ada kesal pada jiwa. Tapi kalau kita tu berharap pada orang lain, kita akan frust. Kita akan rasa kecewa. Yang sampai satu peringkat menyebabkan kita jadi humum jadi murung. Jadi murung, jadi teringat, jadi sedih, tergendala kerja-kerja lain. Setengah-setengah orang tak semaya aku ada kalau ditimpa kesusah tak semaya agak dia orang susah ni. Dia kerja lagu tu kesal dia sangat buruk. Sebab tu kalau bergantung kepada Tuhan ni dah lepas hidup kita, lepas isyrah Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min Rabbi syrah li isyrah li, maknanya bui ketenangan. Kita rasa lapar dada kita. Hak tu lapar dada tu naknya. Orang yang tidak dada dia sempit, ni dia bermasalah hidup. Masalah kecil pun jadi besar bila dada ni sempit. Tu. Yang mana dalam ayat ni Allah SWT suruh bergantung kepada Dia yang bersifat dengan hidup, yang tidak akan mati sampai bila-bila. Maknanya itulah sebenarnya kenapa kalau kita nak kira dari segi logik lah, dari segi logik apa yang kena bergantung tu? Paling tidak kita kata paling tidak dengan huraian yang pendek kita kata dia hidup sama, tak mati. Mana lebih patut? Kalau bergantung dengan makhluk ni, dia akan mati, dia akan rosak, dia ada tempoh akhir dia. Allah ni tidak. Hak tu patut nak bergantung. Lepas tu nak tengok pula ayat-ayat lain yang mana Allah ni bersifat dengan tahu. Di tangan dia kunci perkara gaib. Tak rezeki ni perkara gaib. Perkara gaib. Kita tak boleh tahu rezeki kita duduk mana. Kadang-kadang orang tu jual tepi rumah gitu ya kaya. Kadang-kadang orang tu kena hijrah. Pak Kedah lagi baru boleh. Dua rumah agak lepas 10 tahun tak ada apa. Hijrah pergi Kedah sikit kaya. Setengah orang tak ke apa? Buat dapur ya. Nak 4,000 sebulan. Nak dapur ya, dia buat cicing. Nak kaya, beli tanah. Ada saya tu gunting rambut ya, beli tanah. Kaya dia orang kita. Gunting rambut. Enggak lagi kena naya. Kalau start pukul 8 sampai pukul 10 malam tidak lepel. Kena 20 hari sehari. Enggak kalau musim tertentu, tak ada. Siapa pakai pekerja 2-3 orang. Rezeki. Padahal buat dapur tu dia tambah sikit ya. Tu tak tahu rezeki ni sebenarnya lagu tu ya. Sebab tu kita serah Tuhan. Sebab kita tak tahu sini ada ke rezeki kita. Orang negara jadi kita tak. Tu. Jadi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung pada benda lain. Kena beringat. Baik, seterusnya ayat seterusnya wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu azam ni maknanya bukan niat dia melebihi makna niat. Azam ni bila kamu telah nekat untuk melakukan sesuatu dan kamu telah buat muqaddimah tu, maka serahlah kepada Allah, berserahlah kepada Allah. Azam dalam ayat ni, azam sini ittifaq ulama menyebutkan bahawa azam ini seorang itu kalau nak melakukan sesuatu sampai ke peringkat azam, kalau benda baik tentulah dia dapat pahala niat boleh dah. Kalau hak pahala kita dia Allah lebih permudah untuk bahagi. Kalau bab pahala benda baik ni Allah mudah, niat boleh dah. Apatah lagi kalau kita buat baik, kita ambil hak ni, seorang tu niat nak buat jahat lah kita kata. Tapi maksudnya azam dalam ayat ni mana dia telah buat dah sebahagian perkara tu. Misalnya seseorang tu nak pergi Mekah misalnya, niat nak pergi Mekah, pasport buat dah, pitih pun dia himpun 15 tahun, tak pergi lagi Mekah, boleh pahala dah. Sebab apa? Sebab orang panggil muqaddimah untuk pergi Mekah tu dia buat dah. Benda-benda hak kena urus sebelum hak nak perginya Mekah, nak perginya buat haji. Enggak kita duduk di Malaysia. Tapi buat pitih pun himpun dah, simpan dah bertahun-tahun. Persediaan tubuh pun. Pagi-pagi pun jogging dah. Menggok je kursus kata kena jogging makcik.
Makcik nak pergi tawah, nak pergi sa'i, nak pergi melontar, dia tidak 100 kilometer makcik. Dia parut lagi 5 kilometer. Pergi balik berapa? Patut orang pun ramai, kena jalan kaki, tak boleh naik basikal. Berat tu. Dia pun buat dah benda tu. Itu makna azam. Buat dah. Walaupun hendaknya haji niatnya haji, tapi buat dah dengan pasportnya, dengan persediaan beg, habis buat belakang dah. Tu misalnya. Tu bab baik. Boleh, tentu boleh lah tu. Tapi mana pun kena serah Tuhan. Kadang-kadang siapa dah tak boleh buat haji. Sepuluh saya pergi Mekah. Nak buat mana? Mati dah lelih ketika turun nak pergi Masjid Haram. Mati dah lelih. 4 orang mati masa saya ada dalam hari tu. 4 orang Pakistan. Sekelami. Kita pun tengok. Paling pun kita apa? Mati. Nyati ni di bah buat dia juga. Suami meninggal, isteri parah. Bah Pakistan tahu lah mana. Dia kena apa motor. Kita menung tengok bah dia. Dah lah bah wanita. Bah capo ni tengok berunduh. Dia Allah dia kena. Mana mati. Sedih, suami mati situ lalu. Jadi benda-benda gini. Baik. Azam yang dimaksudkan dalam ayat ni mana ittifaq ulama kata berdosa. Sebab dia bukan sekadar niat. Kalau niat tu memang tak berdosa. Ittifaq ulama juga. Seorang tu niat nak buat jahat, tapi tiba-tiba dia tak buat lagi, tak dosa. Hak ni buat dah. Misalnya seorang tu dia nak mencuri. Hak dia niat dia mencuri, tapi sihat dah dia buat. Dengan mengambil kira, misalnya nak curi bank, nak merampok bank, dia ambil kira masa mana pertukaran shift, dia tengok masa mana orang ramai. Kadang-kadang dia duduk siasat atau berbulan, tengok kekerapan manusia masuk, paling kurang masuk, dia siap lah kau dengar kita kata plan bangunan misalnya, tak curi lagi. Banyak mana dah habis hati cana awak mesyuarat nak curi tu tak, misalnya tak 4 kali 3 kali dah mesyuarat, tak curi lagi. Hak ni memang berdosa, memang boleh dah dosa tu, sebab dia buat dah tu perancangan ke arah tu, cuma curi dia tak sampai. Ni ittifaq ulama memang berdosa, boleh dosa dah tu. Hak tu dia kena bertaubat khusus, boleh dosa besar dah sebenarnya. Itu makna azam dalam konteks agama kita. Azam, sebab tu azam ini dia sudah dikira dosa, sebab dia buat dah sebahagian daripada niat dia tu, walaupun tidak sampai kepada matlamat sebenarnya curi, tapi kita kata langkah-langkah awal tu telah dilaksanakan. Jadi hak tu kira dosa. Kalau hak buat kebaikan tak buat lagi pun, niat saja boleh dah. Allah rahmat Allah SWT. Kalau buat hak benda tak molek ni, Allah ketak jadi payah sikit. Tapi buat kebaikan niat boleh selalu. Gitu. Dan ayat-ayat wal ayatu fil amri bit tawakkul katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang menyentuh berkenaan dengan berserah diri pada Allah ni banyak, seperti mana yang kita maklumlah. Misalnya Allah berfirman dalam surah yang dalam ayat yang lain, misalnya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang berserah diri, bertawakul kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan memberi kepuasan, memberi cukup pada dia, akan merasa cukup. Jadi kalau seorang itu kalau dia buat apa-apa, dia serah pada Allah Taala, Allah beri perasaan kepada dia cukup. Jadi tenang. Hasbuh ni makna tenang dia buat sesuatu. Natijah dia tu berjaya atau tiba dia tetap tenang. Kata anaknya. Kehidupan kita ni, sebab kehidupan kita tidak sentiasa baik sama. Apa yang kita nak buat ni bukan dalam hidup kita, bukan semuanya menyebelahi kita. Ada kadang-kadang dia tidak menyebelahi kita, tidak menyebelahi. Jadi kita kena terima. Sebab tawakul ni sebenarnya suatu disiplin dalam agama yang menjurus manusia untuk menyampaikan manusia ke peringkat terima qada dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakul itulah. Kalau tak ada tawakul, manusia tak akan terima qada dan takdir. Dia akan jadi seolah macam tidak puas hati. Dalam bab anak-anak tina jatuh ni pun gitulah. Kalau tidak kan siapa sebut putus hang nak anak jatuh boleh anak tina jeri isteri dah nenek tina belaka. Tak ada jatuh seorang apa nak awal bukan kerja kita. Doktor tu tak sebut scan jatuh tu big puan nel ke puan belaka. Dia kata apa tu hangin berlepas, dia kata ada je. Kadang-kadang manusia ni lemah padahal anak ni kukuk mana molek belaka sebenarnya.
Itu saki-baki jahiliyah tu lagu tu. Tu cara pemikiran jahiliyah tu lagu tu. Terima lah. Jadi jiwa manusia tu lagu tu lah. Jadi tawakul dia boleh rawat penyakit-penyakit itu. Tawakul pada Allah ni dia boleh hilang tu penyakit tu. Sebab penyakit-penyakit yang ada unsur tak boleh terima kenyataan yang berlaku dalam hidup, itu sifat yang bercanggah dengan ajaran agama, dan dia boleh mencacatkan dia punya akidah pada qada dan takdir tu. Jadi qada dan takdir tu rukun iman. Jadi kalau kita guna bahasa mudah, tawakul ni salah satu cara Allah SWT lorong untuk kita pergi pada tawakul, atau pergi pada qada dan takdir, beriman pada qada dan takdir. Inilah salah satu tawakul, sabar, jangan berlaku. Itu merupakan langkah-langkah untuk menjayakan satu projek besar, kan? Projek qada dan takdir tu, dia terima tu. Dia ke arah tu. Sebab tu penting sangat dia tu. Begitu juga ayat seterusnya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin yang sebenar, innamal mu'minun, orang mukmin yang sebenar, mukmin sungguhlah, yang dikehendaki dalam konteks agama ni, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut berkenaan dengan Allah, wajilat qulubuhum, hati dia jadi perkasa, hati dia jadi besar, hati dia jadi gagah, ataupun gementar hati dia, boleh juga. Mana ada kesan. Kita kena nilah dia bila sebut ayat Quran tu, sebut hadis, berasa lagu mana. Kita kena boleh nilah sendiri. Bila sebut Allah tu berasa, kau tak ada berasa ke dia? Kau serabut perut pula orang duk peringat benda-benda gini. Kalau tu masalah. Ni pun sepeta pun tak nak cek ni. Mana kita boleh hukus dia, aku ni bermasalah. Sehingga kalau orang sebut hadis yang sahih, sebut ayat Quran, sebut Nabi, dia masa serabut Nabi sama dia tu. Tak ada kerja lah, cakap sono ya buat dia, misalnya tu dia jadi serabut gerai puan ni kata misalnya tu. Tu dia tak kena cek lah tu. Bila-bila makan nasi, bila teringat tu tak. Apa jadi lagu tu. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, hadis Nabi pun termasuk juga ayat Allah, hadis Nabi. Orang peringatkan tentang agama misalnya, tak kira lah mak kita ke ayah kita ke, peringatkan kita pada agama, semaya jangan misalnya, jangan kecek kursi, peringat tentang agama, tu termasuk zikir secara umum. Orang mukmin yang sebenarnya bila dibaca pada mereka ayat-ayat Allah, tidak semestinya Al-Quran, termasuk hadis dan peringatan-peringatan yang berkait dengan agama, zadatuhum imannya, dia jadi bertambah keyakinan dia. Bertambah di sini dengan erti dia rasa minat, nak lebih aktif dalam agama. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mukmin yang sebenar juga mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah mereka, kepada Tuhan mereka. Ini ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tawakul ni banyaklah, cuma ni sebahagian kecil saja yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ni. Tu kan. Baik, kita nak ambil hadis ni. Cuba kita tengok hadis. Kita ambil satu hadis ni. Okey, seterusnya Imam Nawawi mengemukakan hadis ni panjang ni. Hadis ni panjang. Hadis pertama. Hadis ni panjang. Wa ammal ahaditsu fal awwal an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Adapun hadis-hadis yang menyentuh berkenaan dengan tawakul kepada Allah ni memang banyaklah, antaranya banyak ni dia kemuka ni sikit saja. An Ibn Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd ar-ruhayd, ada ya tu kan. Kalau tak ada ya tu kena bubuh lah. Ada ya wa ma'ahu ar-ruhayd wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabi laysa ma'ahu ahadun
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظروا إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Tengok dia bahasa hadis ni, dia lagu tu lah. Salah satu ciri hadis yang maudhu' ni, bahasa dia tu tak comel bahasa dia. Sebab tu ulama memperwajibkan seorang yang nak jadi salah satu penilai, nak nilai hadis tu betul tak betul, salah satunya bahasa. Kalau bahasa hadis dia lain, bahasa dia tu. Faqama Ukashah bin Mihsan faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala anta minhum. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون 10 أنفس. والأفق saya tak pasti ada kedua ni sebab ini asal daripada Imam Nawawi juga ni. Setengah kitab dia tak ubah tu. Tahlil lughat tak ada ni. Kalau asal ada tahlil lughat ni, maknanya dia nak huraikan kalimah-kalimah yang kira-kiranya agak payah sikit tu, kalimah-kalimah tu, biar supaya faham. Ni dia panggil bahasa hadis lah. Misalnya sini dia sebut ruhaid baca dengan dhammah ra, tasghir, isim tasghir daripada rahtun ruhaid. Wahum duna 10 anfus. Wal ufuq an-nahiyah wal janib. Ufuq ni maknanya merujuk kepada arah. Ukashah bidhammil ain wa tashdid kaf wa tashdid. Ukashah baca dengan kaf tu bertasydid ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tib. Jadi kitab perubatan, kitab cara nak rawat, nak berubat, ada babu manik tawa au kawiya ghairah. Bab seseorang yang rawat guna cara haba, guna cara bahan yang panas, dia sendiri ataupun dia rawat orang lain guna cara tu. Dia panah batu, dia letak tempat setengah-setengah penyakit, letak kena rapat tu dia heret. Jadi cabut kalau ada orang panggil dia, kalau bahasa Kelantan kalau jenis nanoh ataupun itu dia macam bergede kata punak dia tu, punak dia tu. Ke setengah-setengah orang kan kalau nanoh tu dia ada punak dia tengah tu. Orang nak cakap tu parut bila letak batu panah atau besi, dia heret dia cabut. Tu dia panggil ikhtawa. Lagu mana? Guna haba, guna api. Panah guna api. Ada khusus perubatan di zaman Arab dulu, zaman Nabi. Baik, hadis ni panjang, saya terjemah sajalah, lepas tu kita bincang semula. Jadi hadis pertama di bawah tawakkul kepada Allah SWT ni riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, yakni sepupu Rasulullah, nama dia Abdullah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Rasulullah ada bersabda. Ni cerita Nabi sebut di hari akhirat lah. Nabi kata dibentangkan kepada aku. Jadi hak ni Nabi sebut. Mana Nabi mimpi fenomena di hari akhirat.
Nabi kata ditunjukkan kepada aku. Mana Allah lah dia tunjuk pada Nabi tu dalam mimpi tentang umat-umat. Umat ni mana pengikut-pengikut Nabi-Nabi zaman sebelum aku, dah termasuk aku sendiri. Kata Nabi SAW, aku telah melihat ada seorang Nabi tu, bila dia seponi lah 10 hari berarut hari kebiasaan ni lah, Nabi tu duduk depan, lepas tu ada pengikut dia, tapi pengikut dia ruhaid, beberapa orang, tak sampai pun 10 orang. Itu ruhaid. Mana Nabi ni berjual tu tak? Pengikut dia tak sampai 10 orang. Mana kalau naik MPV tu boleh lagi lah. Mana tak ramai. Tak sampai 10 orang. Setengah ulama kata bilangan 10 ke bawah. Ada seorang Nabi tu, ni cerita berlaku di mahsyar. Ada seorang Nabi bersama dia seorang atau dua orang gitu yang mengikut dia. Seorang Nabi tu pengikut dia seorang atau dua orang. Ada Nabi tak ada pengikut seorang pun. Mana orang tak terima ajak ke dia. Padahal Nabi-Nabi ni Mustafa dah yang dipilih oleh Allah, tapi manusia zaman dia tak ikut. Jadi Nabi dan Rasul ni kita tak perlu cerita lah perbezaan dia tu. Tiba-tiba ditunjukkan kepada aku rufi'a, mana diangkat, ditunjukkan kepada aku sawadun azim, mana satu kelompok manusia yang besar. Ni ramai ni, Nabi mana ni, ramai ke ni mau pengikut ni. Sawadun azim tu gambaran dalam hadis guna untuk manusia yang ramai. Siapa nampak gelap jadi hitam, seolah nampak gelap. Seperti kita, bahasa Melayu kita, nampak gelap orang ramai, nak ujian pun gelap juga. Tapi orang ramai pun gelap juga. Sebab apa gelap tu? Dia pengaruh rambut lah tu. Jadi guna bahasa kita sesuai dengan keadaan tu. Nampak gelap, ramai orang sehingga nampak gelap kita kata. Tu gambaran dalam bahasa Melayu kita. Ni pun gitulah juga. Fazanantu annahum ummati. Maka Nabi berkata, aku ingat, saya sangka mereka itu umat saya. Aku ingat ke mereka tu ramai tu umat aku. Fakilali, lalu dikatakan kepada aku, yakni malaikat pun kata kepada aku, ini adalah Musa dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa ni ramai pengikut. Nabi Musa ramai. Tetapi malaikat kata, lihatlah kepada sebelah sana. Sebelah sana itu mana ufuk. Lihatlah kepada sebelah sana pula. Maka aku lihat, tiba-tiba ada satu sekelompok dalam jumlah yang lebih besar lagi. Lalu dikatakan kepada aku, lihat ke sebelah sana pula. Tiba-tiba ada lagi satu kumpulan yang lebih besar. Lalu dikatakan kepada aku, inilah umat engkau. Mana umat Nabi Muhammad ni lebih ramai daripada umat Nabi Musa lah. Pertama sekali kerana masa aku lama. Kita sini 1400 tahun lebih, tak tahu lagi bila kiamat. Nak tahu ada orang hidup ramai kiamat tu. Bila berlaku kiamat tu. Inilah umat engkau, orang ramai. Bersama mereka 70,000 sab'una alfan, 70,000 orang, yang mana mereka akan memasuki syurga tanpa dihisap dan tanpa diazab terlebih dahulu. Mana orang ini masuk syurga terus lah kita kata 70,000 orang. Apakah jumlah ini tahdid terbatas pada 70,000 atau kita bincang semula lah. Summa nahadha. Kemudian Nabi pun mana sesat lah. Nabi sesat. Nabi sesat sebut tu. Nabi bangun. Kemudian Nabi nahadha ni bangkit lah. Nabi masuk ke dalam rumah dia. Maknanya Nabi cerita ni cerita ketika Nabi duduk boleh jadi di masjid. Nabi cerita. Sebab Nabi ni kalau kita tengok dalam hadis, Nabi ni acak kali juga Nabi duduk buat dengan saya dia buat lah. Mesra Nabi tu. Tidak kata kalau pemimpin kata boleh nak buat kedai kopi jari-jari boleh. Bukan tak boleh. Ni Nabi masuk dalam rumah. Fa khadan nas fi ulaik. Maka sahabat-sahabat Nabi pun duduk kecek lah. Khada ni maknanya duduk membicarakan secara serius hak Nabi sebut tadi. Tu makna khadan nas, tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tu. Jadi duduk kecek siapa dia
yadkhulun sab'una alfan yadkhulul jannata bighairi hisabin wala siapa dia tu 70,000 orang masuk surga tak tanpa dihisap, tak kira dia pakai masuk lalu, tak kira, tak kena azab dulu. Istimewa benar ni 70,000 orang ni. Kalau 70,000 orang ni sebuah pada kita ramai ni, dalam dua lagi kita termasuk tak ni. 70,000 ni bukannya ramai. Kalau 70,000 ayat Malaysia ada berapa orang ni, tak sikit benar tu jumlah 70,000. Gak ni zaman Nabi sampai kiamat, kat kiamat tak tahu bila 70,000. Sikit tu. Tu ya dia mau tanya siapa dia boleh keistimewaan siapa, tak payah kira ni. Tak payah masuk mahkamah lah, maksud tak payah kira ni. Istimewa benar ni. Orang lagu mana? Pakai duk kecek. Mungkin Nabi tak ayat siapa dia. Setengah mereka, setengah sahabat kata barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah. Kalau begitu lega sikit, mungkin dia sahabat. Barangkali pokok sahabat lah ni. Pokok sahabat Rasulullah. Ada di kalangan mereka membuat telahan, membuat andaian, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billah wa dzakaru asya'an. Barangkali mereka yang 70,000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bakal orang-orang yang dilahirkan terus Islam, dan mereka tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Fa dzakaru asya'a. Banyak lagi lah perkara lain yang mereka sebutnya selain daripada hak tu. Fadhakar waktu kata gini, hak ni kata gini, mungkin masing-masing tak tahu andaian belaka tu. Maka tiba-tiba keluar Rasulullah di hadapan mereka. Maka Nabi pun tanya, "Malladhi takhuduna fi?" Duk kecek ke dia, bobel-bobel tadi. Soalan lagi itulah. Kalau kita terjemah huruf Kelantan. Maknanya dekat sangat bilik Aisyah ni dekat dengan masjid tu. Jadi Nabi dengar lah. Malladhi takhuduna fi? Apa yang kamu sudah bincang tu? Apa yang kamu bincang? Apa rancak sangat tu? Hak tu kata gini, hak tu kata gini. Maka mereka fa akhbaruhu, maka mereka pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk andailah siapa dia hak 70,000 tadi, hak tu topik utamanya. Tu gitu dia ayat Nabi. Maka Nabi pun sebutlah. Faqala, maka Nabi bersabda, humul ladzina la yarqun. Mereka itulah orang yang tidak melakukan ruqyah. Orang yang tidak melakukan jampi serapah tu. Itu kita bincang semula lah apa ruqyah tu, dia ada khusus tu. Wala yastarqun, dan mereka tidak minta orang lakukan jampi serapah tu, bomolah untuk mereka. Gitu terjemah tu. Dia sendiri pun tak buat, dia tidak suruh orang lain buat untuk dia, untuk orang lain tak. Setengah orang dia tak buat, tapi dia waktu beri rugi lah. Hak tu pun tak ada. Wala yatatayyarun, dan dia juga tidak meramal, bertenu nasib dengan menggunakan burung. Hal ni pun khusus pada zaman Arab jahiliah. Yatatayyarun guna burung untuk menentukan baik ataupun tidak baik, untung ataupun tidak untung apa yang mereka nak buat. Amalan ni menjadi kebiasaan budaya Arab jahiliah. Bila dia nak melepaskan rombongan dagang ke Syam misalnya, dalam riwayat sebut, maka dia akan buat upacara. Ni niaga besar ni. Sebab dia niaga tak mudah Arab, tapi perniagaan 2 kali setahun dia bawa harta dagangnya dia tu sampai setengah tu, sampai 1,000 ekor unta. Pernah antara rombongan dagang terbesar yang pernah digerakkan oleh masyarakat Arab jahiliah untuk niaga ke sampai 1,000 ekor unta. Bayangkan 1,000 ekor unta sepanjang-panjang dia konvoi tu dah. Abu Sufyan jadi ketua, diiringi oleh 40 orang tentera. Ada disebut dari riwayat. Jadi sebelum buat upacara ni niaga besar ni, supaya kita boleh kira ni unta saya, tolong niaga lah. Kita pun tugas ke sesiapa uruh, kita tak jual diri. Supaya Nabi pernah itu kan Khadijah tu bawa harta Khadijah pergi niaga tu misalnya. Begitulah, itu perkara biasa. Pergi ke Syam itu. Jadi sebelum pergi tu dia buat satu upacara nak supaya pergi niaga tu untung. Hak dia buat siapa dia? Dia buat macam tepuk tawa lah. Buat tepuk tawa. Hak dia buat ni Tok Momo. Sekejap Tok Momo boleh binti besar ni, pokok kobrak ni tak bayar 10 riyal, 20 riyal. Pokok kobrak ni tak bayar. Nanti tak? Dia bayar parak sepala berapa? Main-main. Mana kena tu dah sebulan makan. Pokok kobrak ni tak bayar sikit-sikit. Sebab tu Tok Momo VIP ni kaya mentah-mentah. Tok Momo sungguh. Parak dia beribu sekali urut.
Sebab tu orang suka rapat dengan orang kaya ni, kalau jenis ada kepentingan tu lah. Hak ni pun sekali upacara tu buat. Ni orang yang dipercayai oleh masyarakat. Dia guna burung. Cara mana antaranya? Hak disebut dalam sirah, ya tatayyaru ni, dia pegang burung, biasanya burung pati. Burung pati. Di Iran siapa kali ni ada lagi buat? Di Iran saya tengok dalam internet. Guna burung cabut kak tu siapa kali di kaki lima, bila-bila orang jual sebeh gitu ada buat. Kajian benar ke? Kalau buat dia yang PKB gini, minta kata atau kat PKB, bayarlah buat lagu tu dah. Tak boleh, benda ni syirik yang nyata. Dia pergi burung, dia ada bacaan-bacaan tertentu lah. Ni kerja tu momo. Jampi siapa lah? Dia pun lepas burung. Lepas burung tu tengok burung, kalau burung terbang ku kanan, dia akan hurah gini. Kalau burung tu terbang ku kiri, dia akan hurah gini. Kalau terbang ku kanan, dia panggil tafaul. Kalau terbang ku kanan, dia panggil tafaul. Kalau terbang ku kiri, dia panggil tasyaum. Tafaul ni maknanya molek. Mana boleh hutung soal nego ni. Nak gini. Lepas tu kalau tu baru tasyaum ni mana nasib tak molek, negatif lah. Kalau hak baik ni ada lah pura baca doa gini wak makan ke apa. Hak tu dibayar tu bawa kaya gitu ya. Bagaimana ini hijab apa buat ni. Lepas tu kalau burung ni terbang ke kiri, nak buat lagu mana? Tak kata segi nego. Bagai siap atas hutan. Kalau kita kat lari lah siap. Pakai nak turun mula. Dak. Situ dia boleh piti banyak pula. Dia akan buat upacara tolak bala tu. Dia buat upacara tolak bala. Ni adalah fikirnya tu mama ni. So cari go ni benar payah belaka. Gak bayar dia cah mahal lah. Sebab dia kata hamba malam ni tak tidur buat ni kena keluar dulu pula. Ni. Dia akan gitu. Ni perangai zaman jahiliyah. Jadi dia akan buat tu. Dia boleh piti tu. Tu. Jadi itu maknanya yatatayyarun. Itu maknanya yatatayyar. Jadi orang ni tak ada benda-benda lagu tu. Jadi yatatayyar ni dia bukan bergantung pada Tuhan. Ngabur dia buat kira nak siapa? Supaya kita dululah. Nak pergi tunnel, bewok meletah tak jadi. Klik saja. Apa bewok meletah? Klik cara orang mai ajak. Buat lagu mana bewok meletah? Bewok dia buat kira. Tapi dia yang sesak je masyarakat kita dulu dan tak ada dah 4 kali sehari bewok meletah. Bewok takut nak meletah dah ni. Engkau terang tak ada gerak dah. Tak sering meletah warna kata siapa kalau orang macam ni, enggak utai cerai nak. Enggak lah ni apa tak ada bewok. Nak bewok warna, habis habitat dia pun habis. Bewok lari pada lautan kata kat depan tak jumpa benda-benda lagu tu akhir. Jadi nak ayatnya kesesatan. Itu sesak tu. Walaupun tak jadi kafir lalu pun kita kata tapi kok ke mana sesat tak jadi syirik, kita letak gitu. Tapi bahaya tu. Boleh pergi situlah. Dia boleh pergi situ. Harap tu lagu tu. Tu jadi kita kata sebenarnya hubung kait dengan benda ni adalah bentuk cari makan puak-puak Tok Mama zaman dulu. Bila saya sebut Tok Mama bukan bermaksud kita kata mana semua Tok Mama. Tok Mama ni istilah dia panggil kahin itu. Pokok kahanah itu. Cuma kita dah bahasa kita Tok Mama ni perlu Tok Mama ni tapi kena carilah pilihlah Tok Mama maknanya tidak ada unsur syirik yang dekat dengan agama tu kita pilih juga tak boleh kena pilih sepeda doktor kita pilih banyak klinik kita tak pergi semua nak kita pilih pilih tu pilih mengikut syariat lah. Kena pilih baik wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka ini hanya bertawakul kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ini ciri Nabi sebut. Nak boleh termasuk dalam 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab ni Nabi sebut la yarkun, la yastarkun, la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau ni kita bincang semula secara khusus. Maka bangunlah Ukasyah. Maka Ukasyah pun bangun. Ukasyah bin Mihsan dia pun bangun. Tengok dia bangun tak takut dah kat orang ni. Dia berkata ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doalah biar saya termasuk dari kalangan 70. Kata-kata Abu Bakar, duk mana? Ini kelebihan Nabi nak kelebihan Ukasyah. Abu Bakar duk lain kelebihan dia. Lepas tu Sayyidina Ali tak ada, serupa dah. Sayyidina Ali tak ada sini pun dia duk lain kelebihan dia. Nak ayat hadis, nak ayat kelebihan Ukasyah. Bila Ukasyah kata doalah wahai Rasulullah untuk saya, biar saya boleh termasuk dalam 70,000 orang tu. Nabi pun kata sabaqaka biha. Nabi pun kata anta minhum. Engkau termasuk dalam 70,000 orang tu. Ini kelebihan ni hadirat.
kita tak ada peluang untuk masuk waktu tu, masuk dalam konteks ni lah. Tapi kita boleh bincang lah, kita boleh bincang bab 70,000 tu. Anta minhum, engkau yalah mu salah seorang. Maka bangun pula orang lain. Orang tu kata juga, doa saya kata, doa Allah ya ja'alani minhum. Doa saya tak biasa itu masuk wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata sabaqaka biha Ukashah. Dia kata peluang itu telah diambil oleh Ukashah. Dah kat Ukashah tu berapa lambat tu tambah penterjemah. Dia tak kata berapa lambat tu, tapi maknanya nak ayat kelebihan Ukashah. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim, hadis tertinggi ni. Gitu dia. Jadi kita akan bincang semula lah apa maksud dia. Hadis ni perlu kita bincang. Apakah 70 hari itu secara limit gitu, tahdid gitu? Apa maksud 70? Sebab angka 7 tu dia ada tersirat makna, beberapa makna di sebalik itu. InsyaAllah kita bincang semula minggu hadapan hadis ni. Saya setakat itulah. Mudah-mudahan hadis yang kita bincang dan ayat Quran ini memberi satu peringatan kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa ingatlah, kena tanam dalam diri kita ni, kita nak ikut mana sunnah Nabi hak jelas, hadis-hadis yang sahih. Kita tak terima benda-benda hak khilaf. Sebab tu ulama kata mengelak daripada khilaf itu hak tu sunnah, mengelak dia daripada khilaf. Sebab dia khilaf ni dia ada masalah lah mana. Dia ada, bila kata khilaf dia ada hak tak khilaf tu. Bila kata hak ni khilaf, mana dia ada hak tak khilaf. Itu kaedah dia, berkait dengan masalah yang sama. Jadi insya-Allah benda tu kita boleh bincang dalam perbincangan akan datang. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.